So saya ingat lagi masa Star Wars yang latest ni, so kita pergi sebagai macam family outing lah, kan. Dan saya boleh cerita kat dia kan, my first movie was Star Wars in 1977 when I was your age kan. Jadi kita seronok lah. What do you think? I think conversation saya bersama dengan Al Jazura ni like 1 week before ke waktu mula-mula kita berkenal dalam 3 minggu lepas. Sebelum kita jemput Al Jazura masuk dalam podcast ini, saya kena bersuai kenal lah dengan jemputan kita kan. And ada satu ungkapan yang menarik lah yang Al Jazura ceritakan dekat saya lah, but don't quote me on this, you boleh betulkan I lah. Kita sedang bersembang pasal movie sebenarnya, dan sembang ke Oppenheimer? Tengok Barbie ke? Tengok Barbie. To put into phrase yang mudah, Al Jazura memang menggalakkan menonton movie bersama anak-anak beliau lah. Movie ni apa? Sinema wayang ke ataupun kat rumah? Saya rasa lebih relevan kepada sinema lah, sebab memang saya bawa anak saya, especially bukan yang kecil sajalah, yang besar pun memang selalu bawa pergi sinema. Sekarang ni adalah of course ada Netflix, kadang-kadang adalah cerita yang kita tengok bersama. Seawal usia berapa tahun tu? Sebab saya pun ada anak juga, so nak tahu. Seawal usia lebih kurang 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dah bawa ke sinema. Bawa pergi sinema. Backstory kan. Contohnya macam saya punya first movie yang saya dapat peluang tengok dengan ayah saya adalah Star Wars kan. Dan yang mana? Star Wars yang berapa? Star Wars first one lah yang masuk kat Malaysia. Nombor 4. Itu trilogi lah. Kan? 1977 kan. A New Hope kan, betul tak? Lupa nak beritahu konteks. Lupa. Sorry. Kenapa saya bertanya pasal benda ini adalah dalam konteks how you raise your kids. Tak, sebab kita jarang tau. Sebab tu saya tanya seawal usia berapa. Anak saya 6 tahun. Macam saya sendiri tengok wayang pun quite late. Maksudnya dah sekolah rendah, tapi sekolah rendah atas. Sekolah rendah atas maksudnya umur dah belasan tahun. Lebih lah, umur 11 kot baru tengok wayang. So ni anak umur 8 tahun. So my first question, dia faham ke apa yang dia ditontonkan? Sebab kita bawa tengok wayang bukanlah cerita yang drama-drama yang serius kan. Contohnya I think among the first movies tu macam animation, contohnya Cars, Pixar punya movie kan. So macam tu dia boleh appreciate lah, sebab dia umur muda-muda pun dah tengok kartun kan. Dah tengok kartun, betul lah. Jadi kita bawa lah tengok movie-movie yang macam tu. So sebab saya suka pengalaman yang saya dapat dengan my father tu kan, pergi tengok Star Wars, dan saya memang suka tengok wayang lah. Ni usia berapa tahun? I was umur 7 tahun lah. 7 tahun. Sebab dia main kat Malaysia tahun 1977 kan. Dah tahu lah umur Al Jazura yang sebenar. Tahulah. Kena kira sendiri. Kira sendiri. Dr. Tadar Zubir semua cakna kewangan kan. Cakna kewangan semua kan. And then bila you tengok Star Wars The New Hope tahun 1977, because I'm a movie nerd as well. It's just that saya lambat menonton movie Star Wars. What do you get from seeing lightsaber? Menambah dia punya IQ ke something ke? Okay, so masa tu mungkin kita tak berapa nampak lah, tak faham lah tentang sinematografi ke, ataupun macam fast forward sekarang ni ada YouTube, boleh buat content pakai handphone semua kan. Orang boleh buat movie sendiri, short movie apa semua. Kita tak adalah fikir sampai macam tu, tapi rasa macam best lah cerita Star Wars ni, lain macam lah. So saya ingat lagi masa Star Wars yang latest ni, so masa tu anak saya pun dah yang kecil dah besar sikit. So kita pergi sebagai macam family outing lah kan. Dan saya boleh cerita kat dia kan, my first movie was Star Wars in 1977 when I was your age kan. Jadi kita seronok lah, kita boleh bersembang dengan dia. So saya perasan yang movie ni, pergi tengok movie sama-sama ni boleh jadikan topik perbualan. Tahulah budak-budak sekarang semua diorang lahir zaman yang sekarang ni dah ada gadget apa semua kan, iPhone-nya, iPad-nya, games-nya apa semua kan. Jadi saya gunakan itu sebagai satu alasan untuk kita berbual kan? Sebab kita boleh pergi tengok sama-sama kan, kita makan popcorn sama-sama, kita beratur kan, kita berborak. Lepas tu tengok movie, lepas tu mungkin kita pergi dinner, kita cerita sikit pasal movie kan, what do you think of this kan, what do you understand from this kan. Nanti anak kita pun lama-lama dia boleh buat conclusion dia sendiri, dia boleh kupas daripada dia punya perspektif, dan saya rasa itu satu topik perbualan yang best.
So yang kita boleh bincang over dinner. Yes. I think it's more like creating memories lah. Betul Saya juga, tak pernah ya. Saya tak pernah terfikir benda ni. Saya ingat dari segi konteks kita, mak ayah bawa anak tengok wayang dan sebagainya kan. Tapi kalau kita bayangkan budak umur 7 tahun 8 tahun, mungkin kita spend time dengan mereka, tetapi sometimes benda yang mereka ingat tu adalah memori tau. Betul. Memori betul. yang mereka bawa. Mungkin mereka tak ingat pun apa topik perbualan yang kita bualkan dengan mereka kan, over dinner ke whatever, tapi aktiviti. Contohnya kita bawa pergi melancong. Macam saya sendiri, saya alhamdulillah pada usia 2 tahun, saya family saya lah ketika itu, pakcik saya belajar di UK. And then mak saya hantar saya umur 2 tahun pergi ke UK. Walaupun saya tak ingat satu apa pun, tapi ada gambar. Dan gambar-gambar tu menjadi memori. And then kita macam dapat flashback sikit-sikit lah. Oh mungkin lah, mungkin pernah berjumpa dengan burung merpati. Tapi ingat mimpi, tapi sebenarnya reality. Benda-benda macam tu lah. Bagi saya, powerful lah. Betul. A new perspective. Dia boleh create satu memory lah kan. So mungkin saya ada pengalaman tu dengan ayah saya, dan saya cipta pengalaman tu consciously kan, secara sedar dengan anak saya pula, supaya saya nak diingat kalau dia punya first movie, kalau dia tak ingat pun movie apa, at least dia tahu dia pergi dengan ayah dia. Kan? And ni berdua je, ayah dengan anak. Maka macam ramai-ramai aja. Tengok ada masa yang ramai, ada masa the whole family, ada masa dengan dia sahaja pun ada juga. Bergantung kepada saya nak book terus lah. Movie apa best sekarang? On a negative connotation, netizen ni adalah some yang mengatakan kan, tak payahlah bawa anak-anak tengok movie kat wayang, buang masa, fantasi. Buang duit. Buang duit, tengok fast air, meletup sana, meletup sini. Kau dapat apa anak-anak kau ni? Baik dia balik rumah, belajar sejarah and what not. So, do you agree with that? Zaman mana ni? Zaman muda lah. Saya orang muda, masih lagi ada sentimen benda-benda macam tu lah. So, what's your comment on that? Saya punya komen saya tak setuju lah. Sebab saya rasa yelah, memanglah lain-lain bentuk movie tu adalah lain-lain dia punya karakter ataupun situasi dalam movie kan. Kalau tengok cerita perang mesti ada meletup-meletup. Kita tengok drama adalah sedih-sedih kan. Tapi itu juga benda yang kita mula ada satu gambaran yang lebih besar kan. Kalau satu kita tengok enjoy movie tu itself lah, dia punya skrip, dia punya cerita kan. Tapi kita boleh besarkan skop lagi. Itulah keupayaan teknologi sekarang kan, boleh buat movie macam tu punya canggih, berbeza dengan dulu kan. Dan itu juga level lakonan yang orang boleh bawa kan. Sebab kita tak tahu anak-anak kita nanti besar minat buat apa. Mungkin dia nampak cerita yang kapal terbang tu kan, dia nak jadi pilot kan. Mungkin dia tengok yang cerita yang mungkin ada elemen macam Transformer kan, dia nak jadi saintis, engineer kan? Kan? Oppenheimer nak meletupkan dunia. Bahaya. dia nak belajar pandai jadi macam Einstein. Are you saying that you are being open dalam menentukan hala tuju anak-anak? Hala tuju anak-anak. Negative connotation juga. Macam family saya lah kan. Mereka ni tipikal lah, nak saya jadi ustaz umpamanya. Nak anak-anak dia jadi ustazah, nak anak-anak dia jadi doktor. So adakah you left your parenting side lebih kepada we will wait and see, tengok anak kita minat ke mana. Kalau zaman saya lah, dia punya choices tu pun, pilihan tu pun tak banyak. Doktor, engineer, lawyer, accountant, banker. Saya rasa sampai zaman sekarang. Especially Asian family Asian family sama je. Tapi sekarang kita dengan dunia social media apa semua kan, banyak benda yang kita dah tengok. Pilihan tu juga sekarang makin banyak. Sebab tu mungkin ada yang komplain cakap, budak-budak Gen Z ni susah nak kerja, tak boleh nak kerja lama. Mungkin juga sebab diorang sekarang ada pilihan. Betul. Ada lebih banyak pilihan. Macam dulu kita mungkin tak ada pilihan. Dulu tak ada Grab 20 years ago, so tak ada peluang. Tapi sekarang dia boleh kan expose diri dia, dan dia boleh cuba kan ambil pengalaman daripada benda-benda yang ada kat luar. Jadi pilihan je semakin banyak. Jadi apa salahnya kita dedahkan kepada pilihan-pilihan yang ada. Mungkin dia akan buat pilihan yang dia suka kan. Jadi kita cuma bagi dia perspektif dan juga besarkan dia punya pandangan lah dan perspektif tentang. Tugas kita nak bimbing mereka supaya mereka menjadi manusia yang, at least manusia yang
buat benda-benda yang Berguna. halal, Ya, halalan thayyiban, berguna. Dan yang paling penting mematuhi undang-undang Malaysia lah, jangan jadi scammer. Kan? Kan tu yang risau tu. Ah. Tapi kan, so macam mana L sendiri L dapat this kind of mindset tau. Adakah dia datang daripada pembawaan ataupun macam mana L dibesarkan, ataupun like mak ayah L like, jenis yang bagi kebebasan, ataupun like you mungkin dibesarkan dalam family yang mengongkong, tapi macam mana you dapat this kind of mindset ataupun pandangan yang mungkin tak ikut the trend lah. Ya, betul. Kan? The masses. Kalau nak cakap saya sendiri tak adalah dibesarkan dengan sebebas-bebasnya, tak ada kan. Ayah saya pun strict juga. Tak boleh tidur rumah member, tak boleh keluar malam. Orang masjid kan? Orang masjid. Kan? Nak bawa motor tak boleh kan. Umur 17 kawan-kawan semua dah dapat lesen kan. Kita tak boleh kan. So adalah kekangan juga. Tapi bila saya fikir balik, kan, semakin dewasa kita fikir balik kan, sebenarnya zaman sekarang ni tak perlu nak dikongkong sebegitu sekali kan. Of course adalah batas-batas dia yang kita nak jaga kan. Tapi saya fikirkan yang kalau saya dikongkong, saya mungkin kurang berdikari kan. Dan macam tu juga saya tak nak anak-anak saya dikongkong sampai diorang tak ada pendirian ataupun pemikiran sendiri kan. Dan mungkin juga bukanlah masa saya membesar, tapi mungkin sebab saya belajar overseas, ada sedikit kebebasan dan duduk dalam suasana yang kita pergi tempat orang, culture lain. Jadi mungkin dekat UK lah, dekat London. UK like what? Berapa tahun apa? Lebih kurang 4 tahun setengah, dekat 5 tahun. That's enough to give a slang Tak adalah slang. Saya pun tak adalah cakap English. Kita belum test slang. Om putih. Om putih Tapi sebenarnya dalam konteks Islam pun dia menggalakkan kita travel, tengok dunia kan. Betul. Kan? Jadi belajar ilmu, pergi tengok dunia. Sebab bila kita tengok tempat lain, kita ada perspektif yang berbeza, ada perspektif yang baru. Mungkin minda kita terbuka kan, dan kita boleh buat pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri kita. Jadi saya pun nak anak-anak saya ada kesedaran tu awal. Macam saya pergi overseas pun umur dah berapa kan. Sebelum tu awak pergi umur 2 tahun kan. Saya umur 19 20 baru pergi kan. Jadi lambat kan. Jadi saya kalau boleh nak exposekan anak-anak saya kepada benda-benda yang berbeza ni, culture yang berbeza, tempat yang berbeza, movie yang berbeza, seawal yang boleh lah, seawal yang sesuai kan, supaya diorang boleh develop dia punya own personality, pilihan kan. Asalkan dia terbatas dengan apa yang kita perlu bataskan lah, undang-undang negara contohnya kan. Janganlah belajar coding lepas tu buat scammer kan. Tapi kalau macam sekarang, saya galakkan lah, buka lah ChatGPT kan, explore benda tu supaya dia tak adalah macam orang cakap ChatGPT dia tak tahu kan. Kita nak expose, kita nak dia tahu.